Larangan rasuah Tilawah Al-Quran Pendidikan Islam Tingkatan 4 KSSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jenayah yang dilakukan di dalam gambar ini? Baik, mari kita sama-sama dengan Ustazah Suzilawati untuk mempelajari tajuk pendidikan Islam yang bertajuk Larangan Rasuah Tilawah Al-Quran Pendidikan Islam Tingkatan 4 KSSM. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Daripada ayat tadi, mari kita lihat apakah larangan Allah berdasarkan ayat. Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara berikut. Antaranya termasuklah yang pertama, iaitu dengan jalan rasuah. Yang kedua, Allah melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara riba. Yang ketiga, dengan cara judi. Yang keempat, dengan cara mencuri. Yang kelima, dengan cara merompak. Yang keenam, dengan cara menipu. Dan yang ketujuh, dengan cara salah guna kuasa. Okay, ini adalah larangan Allah kepada kita. Okey, maka kita hendaklah mengelakkan daripada melakukan perbuatan-perbuatan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita mengambil harta orang lain dengan jalan ini. Seterusnya, mari kita lihat apakah pengertian rasuah. Rasuah bermaksud sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Empat bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Okey, apakah contoh meminta atau menerima rasuah? Contohnya, sekiranya ada seseorang itu meminta untuk kita membuat bayaran kepada dia dengan dia memberi pertolongan kepada kita, maka itu merupakan salah satu jenis ataupun salah satu bentuk rasuah. Maka orang yang meminta berdosa, orang yang memberi rasuah pun berdosa. Okey, bentuk yang kedua, dengan cara menawarkan atau memberi rasuah. Contohnya, kita menawarkan kepada seseorang dengan sejumlah wang dengan syarat orang itu mesti menolong kita mendapatkan sesuatu kepentingan. Maka itu merupakan contoh atau bentuk kesalahan rasuah, menawarkan atau memberi rasuah. Bentuk yang ketiga,
mengemukakan tuntutan palsu. Bagaimana contoh mengemukakan tuntutan palsu? Contohnya, kita bekerja di sebuah syarikat, kemudian kita melakukan klaim. Klaim tersebut kita melakukan lebih daripada yang sepatutnya. Maka itu dinamakan mengemukakan tuntutan palsu. Dan dia merupakan salah satu daripada bentuk rasuah. Dan bentuk yang keempat adalah dengan menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Contoh kita memegang jawatan sebagai seorang hakim contohnya. Maka kita menyelamatkan seorang pesalah contoh ya. Kita menyelamatkan seorang pesalah dengan kita berbuat demikian kerana kepentingan tertentu. Contohnya kita nak mendapatkan duit ataupun kita telah ditawarkan dengan sejumlah wang yang besar. Maka kita pun menyelamatkan orang yang bersalah. Jadi itu merupakan salah menggunakan kuasa kerana kepentingan tertentu. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk rasuah. Seterusnya, mari kita lihat apakah kesan rasuah kepada diri orang yang melakukan rasuah. Yang pertama, orang yang melakukan rasuah, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat orang yang memberi ataupun menerima rasuah. Maka apabila kita telah tahu kesan perbuatan rasuah ni, Allah akan melaknat kita, maka berusahalah untuk kita menjauhi perbuatan rasuah. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan rasuah akan hilang harga diri, tidak akan lagi dihormati oleh masyarakat kerana apa? Perbuatan yang dibuat itu berdosa. Yang ketiga, kesan perbuatan rasuah juga akan melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Yang keempat, kesan rasuah boleh meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila seseorang itu melakukan perbuatan rasuah dan perbuatan ini merupakan satu kesalahan jenayah, maka dia akan ditangkap. Ditangkap akan mengikut hukuman yang sepatutnya lah. Jadi dengan itu kes jenayah dalam masyarakat meningkat. Seterusnya, daripada ayat tadi ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama adalah kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Menjadi tanggungjawab kita untuk mencari rezeki yang halal, kerana rezeki itu kita akan beri makan kepada ibu bapa, anak-anak dan ahli keluarga. Jadi rezeki yang halal akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rezeki yang tidak berkat tidak akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pengajaran daripada ayat, kita hendaklah mengelakkan diri kita daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Pengajaran ayat yang terakhir, kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada memberi rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Jauhkanlah diri kita daripada memberi rasuah. Sebab kita tahu memberi rasuah ini satu dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tadi pelajaran tajuk rasuah dengan bersama saya Ustazah Suzilawati. Jadi Ustazah mengharapkan semua pelajar dapat memahami larangan rasuah. Maka bersama-samalah kita memelihara diri kita daripada perbuatan ataupun dosa besar ini. Hindarilah rasuah dalam kehidupan kita agar kehidupan kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah, dan semoga kita dapat bertemu pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.